Good afternoon everyone. Selamat petang semua. Happy lunchtime. Sound check. Adakah suara saya kedengaran? Adakah video visual kelihatan dengan jelas? Okay. So jadi happy Monday everyone. Selamat petang. Saya mendoakan, saya mengucapkan agar semua dalam keadaan yang still positif. Okay, untuk mendepani hari-hari yang mencabar, okay, dalam minggu ini. For those of you are having a very mencabar punya week this weekend, saya doakan anda dalam keadaan yang sentiasa positif. Okay, lupakan Monday blues. Alright, we always have to keep ourselves positive dan sentiasa bermotivasi untuk melakukan segala kerja-kerja kita supaya we always on the right track dan to keep our focus kepada apa yang kita nak achieve. Okay, so jadi pada hari ini, another day, another FB Live daripada saya. Sebelum itu, saya perkenalkan, let me introduce myself. Nama saya adalah Roy. Saya merupakan koordinator di Raya Khas Auto Hub. Kepakaran saya adalah membantu orang ramai yang mempunyai masalah ingin menjual kereta lama mereka ataupun takut ditipu, takut di-scam sewaktu ingin mencari kereta baru ataupun ingin membeli kereta baru. Saya menawarkan pelbagai jenis kenderaan dan kereta pada warranty, pada kualiti yang global, warranty yang selesa melalui konsep pendekatan 3A. Alright. Okay, so jadi pada topik pada petang ini tuan-puan, okay, atas permintaan ramai, saya pun mendapat feedback yang cukup baik apabila saya melakukan satu sharing berkenaan dengan teknologi yang mengubah dunia. I think saya buat FD Live tu pada minggu lepas tuan-puan, di mana saya berkongsi berkenaan dengan apakah teknologi-teknologi yang saya rasakan bahawa sangat beneficial dan sangat memberi impact yang positif kepada dunia automotive industry. So ini adalah daripada saya punya pengamatan dan punya feedback. So jadi untuk kali ini tuan-puan, untuk segmen pada kali ini adalah part 2 daripada apa yang telah saya share pada video FB Live yang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan teknologi yang telah mengubah dunia, teknologi kenderaan yang telah mengubah dunia. Baik. So, jadi yang pertama sekali pada petang ini saya ingin nak sebelum saya pergi kepada topik pada petang ini, saya nak shout out lagi sekali kepada program RK Affiliate yang telah kami lancarkan, di mana ini adalah peluang untuk tuan-puan ataupun rakan-rakan yang lain yang sekarang ini tengah mencari second income. Okey, boleh try to apply ataupun cuba untuk join bersama dengan kami melalui RK Affiliate Program ini, di mana tuan-puan, ini adalah satu peluang untuk tuan-puan menambah pendapatan. Okey, menambah pendapatan dan juga untuk upgrade yourself, untuk get yourself additional income daripada RK Affiliate Program ini tuan-puan. Okey, jangan lupa untuk ikuti kami punya information yang terkini, okey, berkenaan dengan affiliate program. Kalau sekiranya tuan-puan masih lagi tidak pasti macam mana nak dapat, macam mana nak apply dan sebagainya, please talk to our team. Okay, PM kami, WhatsApp kami dan juga hubungi kami. Tim kami akan bantu anda sehabis mungkin. Alright, so itu adalah berkenaan dengan affiliate program. Okay, berkenaan dengan topik kita pada petang ini tuan-puan. Okay, teknologi kenderaan, teknologi kereta yang mengubah dunia. So jadi bila saya mention pada FB Live yang sebelum ini, saya mengatakan bahawa tanpa teknologi, okey, kereta juga tidak akan mengalami evolution. Betul-betul tidak akan mengalami evolution dan juga kemungkinan besar apakah yang kita ada sekarang ini di dalam kita punya kenderaan, kemungkinan besar tidak wujud kalau tidak ada teknologi. Now, that is why I believe that technology plays a very important role to innovate dan juga to upgrade, okay, the automotive punya industri ini. So, tak terkecuali juga yang berada di Malaysia. Ya, pertama sekali tuan-puan, yang saya ingin nak address kepada tuan-puan adalah teknologi yang mengubah, okey, adalah teknologi airbag. Kalau bagi sesiapa yang tidak tahu, airbag ini adalah satu sistem keselamatan yang mana wajib ada untuk setiap jenis kenderaan. Last time it used to be probably an optional, okay, an optional features, di mana ada kenderaan-kenderaan yang tertentu tidak dilengkapi dengan sistem airbag. Tetapi sekarang ni tuan-puan tak boleh. By hook or by crook, kenderaan itu wajib dilengkapi dengan sistem airbag. Okey, macam contohnya kenderaan saya sini tuan-puan. Kenderaan ini dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 4 airbag.
Okey, yang depan passenger dan driver, dan juga di belakang side. So jadi ada 4. So ini adalah minimum requirement untuk setiap kenderaan dilengkapi dengan sistem airbag. So airbag ini tuan-puan, dia tergolong di dalam sistem passive, okey, passive safety, passive safety. Yang active safety adalah yang macam saya guna sekarang ni tuan-puan, iaitu 3-point safety belt. Ini adalah active safety. Airbag adalah passive safety, di mana kalau berlakunya collision ataupun berlakunya accident dan sebagainya, so airbag ini akan activate. Ini akan bantu untuk melindungi keselamatan penumpang dan juga pemandu. So jadi ini adalah kepentingan kerana sistem airbag ini telah menyelamatkan ribuan ataupun ratusan ribu nyawa tuan-puan ever since dia diperkenalkan. Ini adalah di antara impact yang saya percaya bahawa teknologi keselamatan airbag ini, sistem airbag ini adalah something yang boleh mengubah industri otomotif dunia. Okey, ini yang pertama, airbag. Baik, yang kedua tuan-puan, yang kedua ini ada special sikit. Kalau tuan-puan perasan, setiap kali kalau dilancarkan model-model yang baru, okey, semakin kurang kita mendengar ada variant ini. Semakin kurang kerana kebanyakan orang sekarang ini adalah lebih memilih kepada something yang simple, something yang practical dan senang untuk dikendalikan, senang untuk dipandu. Okey, apa yang saya maksudkan tuan-puan adalah sistem transmission, iaitu automatic transmission. Satu ketika dulu tuan-puan, kita selalu melihat kenderaan yang dilancarkan, every new models, okey, mesti ada sistem manual. Manual ini memang menjadi pilihan, tetapi semenjak berdekad-dekad ini tuan-puan, semakin orang menuju ke arah pemodenan, okey, improvement of life, dan juga memastikan bahawa perjalanan sehari-hari menjadi lebih mudah. So sistem automatik semakin mendapat sambutan. Sistem automatic transmission semakin mendapat sambutan. Dulu tuan-puan, okey, sistem automatik selalunya didatangkan dalam sistem 4 speed, 5 speed dan sebagainya. Sekarang tuan-puan, dengan teknologi yang semakin canggih, teknologi yang semakin memberi impact kepada industri kereta tuan-puan, sekarang ini kita boleh melihat ada juga sistem automatik yang 7 speed. 7 speed. Contohnya Mercedes-Benz. Okey, dia ada 7G ataupun 7 speed torque transmission. Okey, torque transmission automatic. Yang mana ada 7 speed untuk tuan-puan accelerate ataupun untuk tuan-puan pandu kenderaan tersebut. Canggih tak canggih? Jadi ini adalah evolusi ataupun evolution of automatic transmission. Sekarang ini tuan-puan, masa saya dulu semasa mengambil lesen memandu, saya mengambil lesen manual. Okey, manual, iaitu belajar memandu secara manual. Tapi sekarang ni tuan-tuan, di JPJ mereka juga ada menawarkan belajar memandu sistem automatik. Jadi itulah bukti yang mengatakan bahawa semakin ramai yang memilih untuk memandu kenderaan automatik kerana merasakan lebih mudah, lebih cepat dan juga senang nak dikendalikan actually. So bagi kaum wanita, okey, ataupun golongan-golongan yang berusia, boleh juga memandu kenderaan tersebut kalau sekiranya dilengkapi dengan sistem automatik. Ini adalah yang bagi saya percaya bahawa disebabkan oleh teknologi, okey, teknologi advancement, sehingga kan sekarang ini dengan adanya sistem automatik, okey, automatic transmission sangat-sangat membantu, especially kepada driver dan juga orang ramai untuk memandu kereta daripada point mereka ke destinasi mereka. So jadi inilah yang saya katakan bahawa sistem automatik ini sangat bermanfaat. Okey, baik. So yang pertama tadi saya sudah sentuh, iaitu airbag. Yang kedua tadi adalah automatic transmission. Yang ketiga tuan-puan, ini adalah teknologi yang sangat best dan semakin mendapat trending, okey, dalam dunia otomotif sekarang, iaitu sistem self autonomous driving. Self autonomous driving maksudnya kenderaan bergerak sendiri dengan hanya menggunakan sistem dan sebagainya, robot dan sebagainya, dengan teknologi. Tuan-tuan bayangkan, satu ketika dulu ini adalah hanya satu pipe dream, okey, satu pipe dream di mana kita ingin melihat kenderaan boleh dipandu dengan sendirinya, ataupun kenderaan hanya tidak perlu pemandunya untuk melakukan gerakan untuk memandu kenderaan tersebut. Tapi sekarang ini dengan adanya teknologi yang sangat canggih,
self autonomous driving, dan ini juga mampu untuk mengubah industri otomotif dunia, tuan-puan, percaya ataupun tidak. Kerana bagi saya, okey, teknologi ini akan terus berkembang dan berkembang, dan satu hari nanti, tuan-puan boleh lihat di atas jalan raya tidak ada yang memandu. Okey, hanya semuanya dilakukan oleh robot, semuanya dilakukan oleh sistem. Contohnya seperti Tesla, tuan-puan. Tesla dia mengeluarkan kenderaan-kenderaan yang mana menuju ke arah self autonomous driving. Kalau tuan-puan melihat kepada news yang berlaku di Amerika Syarikat, di US, tuan-puan, mereka kan mempunyai highway yang sebegitu panjang. So kebanyakan kenderaan-kenderaan seperti Tesla dan sebagainya yang mempunyai sistem self autonomous driving ni, tuan-puan, dengan hanya activatekan self autonomous driving ni, kenderaan itu mampu untuk membawa penumpang dan pemandu itu daripada point A ke point B tanpa memandu, tuan-puan, dekat highway. Ini adalah kecanggihan sistem self autonomous driving ni, tuan-puan. So self autonomous driving ni, okey, dia mempunyai beberapa level. Dia ada level 0, 1, 2, 3, 4 dan sehingga tak silap saya level 5. Level 5 adalah yang mana memang dah terlalu canggih lah, tuan-puan. Okey, langsung tak perlu nak pandu, just you hanya berada di tempat duduk dan kenderaan itu akan bergerak dengan sendirinya. So jadi ini adalah evolution. So, jadi yang level 1 kata tak silap adalah yang macam contohnya cruise control, okay? Lane keeping assist, yang masih memerlukan intervention ataupun masih memerlukan pemandu untuk membawanya. Tapi kalau masuk dah kepada level 2, level 2 tak silap saya dah tak perlu lagi memegang steering dan sebagainya. Dan yang level 3 lagi tak perlu pandang. Level 4 adalah tak perlu nak memikir cara memandu, dan level 5 adalah automatically semua memang automatic. Begitulah dia, tuan-puan, betapa canggihnya self autonomous driving ni. Dan kalau tidak silap saya, sekarang ini untuk model-model national car kita ada juga dilengkapi dengan sistem autonomous driving ni. Kalau tak silap saya, Proton X50 yang terbaru ini, tuan-puan, dia dilengkapi dengan level 2. Level 2 semi autonomous driving, iaitu apa yang digelarnya ADAS. Kalau tak silap saya, Active Driving Features, ADAS, iaitu daripada pembangunan teknologi daripada Proton sini. Lihatlah betapa canggihnya. Okey, tuan-puan, apabila teknologi ini memainkan peranan dan memastikan bahawa pemandu itu tak perlu lagi dah nak memandu secara 100% dan dibantu oleh dengan teknologi. Jadi ini adalah yang bagi saya adalah di antara teknologi yang telah mengubah dunia. Dan sebagai bonus, tuan-puan, apakah bonus yang saya nak share kepada tuan-puan, iaitu poin yang seterusnya, teknologi yang seterusnya, saya rasa ini pun tak juga kurang pentingnya, yang mana tuan-puan harus juga mengambil maklum dan tuan-puan juga harus sedar akan kewujudannya, tuan-puan, di mana kalau tanpa teknologi ini, tuan-puan pun juga akan menghadapi kesukaran untuk memandu di atas jalan raya. Siapa tahu poin yang seterusnya yang saya nak share ni, saya akan bagi some hint di mana features ini, tuan-puan, memang sangat-sangat useful dan juga sangat-sangat membantu sewaktu kita driving. Siapa tahu, boleh sila komen tak dekat bawah. Saya akan bagi peluang dulu untuk tuan-puan meneka. Kalau sekiranya tuan-puan tahu, kalau sekiranya tuan-puan dapat tangkap apa yang saya cuba nak perkatakan ini, memang tuan-puan sangatlah terror, sangatlah hebat. Boleh membaca apa yang saya cuba nak sampaikan. Tak apa, saya bagi reveal lah. Saya bagi perkongsian, saya bagi the answer, iaitu teknologi yang seterusnya yang saya rasa sangat penting adalah teknologi lampu signal, tuan-puan. Kenapa saya rasakan teknologi lampu signal ini sangat penting, tuan-puan? Kadang-kadang ada teknologi tapi orang ramai tidak nak menggunakannya. Itulah yang paling pelik sekali. Sometimes kalau kita nak pergi kepada lane yang seterusnya, kita harus hormati pemandu yang lain. Kita bagi signal lah. Macam saya sekarang ni, saya nak pergi kepada lane di sebelah kiri, saya bagi signal. Jadi orang yang di belakang, pemandu yang di belakang pun tahu yang saya nak masuk kepada lane. Masuk kepada lane dan juga boleh memberi some alertness kepada mereka yang melihat signal kita. Jadi ini yang keempat ini, tuan-puan, adalah lampu signal. Ingat, remember, harus menggunakan lampu signal dengan sebaik mungkin. Kerana teknologi itu sudah ada, tuan-puan. Teknologi itu sudah dilengkapi di dalam kenderaan kita. So, jadi haruslah gunakannya. Boleh?
Okey, so jadi pastikan keselamatan anda dan juga keselamatan pemandu yang lain terpelihara, terjaga. So jadi kita harus hormati segala peraturan dan undang-undang yang kita dah faham. Sewaktu kita belajar memandu satu ketika dulu, peraturan-peraturan ini haruslah kita ikuti dan praktis. Boleh? Alright. Okay. So, jadi saya rasa setakat ini perkongsian saya pada petang ini. So, thank you so much for tuning in. Kepada siapa yang mengikuti FB Live saya yang terdahulu sehingga sekarang, thank you so much kerana support anda, kerana bimbingan anda dan juga kerana anda punya padu sokongan, dan kami boleh meneruskan perkongsian sebegini, dan juga untuk memberi maklumat dan informasi untuk kebaikan kepada semua. Alright. So jadi jangan lupa tuan-puan, kalau sekiranya tuan-puan ada mempunyai apa-apa masalah ataupun ada mempunyai sebarang pertanyaan mengenai berkenaan dengan program yang saya share sebentar tadi, iaitu RK Affiliate Program, ataupun ingin mengetahui apakah model-model kenderaan yang dijual di Raya Khas. Alright. So jadi bolehlah PM kami, pergilah kepada official FB page kami iaitu Raya Khas Auto Hub, ataupun kepada Instagram account kami iaitu Raya Khas, dan juga boleh like, follow dan share. Follow kami punya FB page ini, Raya Khas Auto Hub, untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini berkenaan dengan otomotif dan juga kenderaan-kenderaan yang kami tawarkan kepada anda semua. So jadi saya berhenti di sini tuan-puan. Thank you so much for listening. Thank you so much for listening. Saya akan jumpa tuan-puan untuk FB Live yang seterusnya. Bye-bye.